yang saya hormati Cikgu Zul, Haji Surau, Cik Man dan tuan-tuan semualah yang saya tak dapat nak sebut nama seorang per seorang. Alhamdulillah, bermula tahun baru ni kita mula dengan ilmu pengetahuan, ngaji dan banyak memperbanyakkan lagi amal-amal soleh supaya apa, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad masuk tahun baru ni bermaknanya kita semakin dekat dengan akhirat. Tu maksud dia. Bila semakin tahun bertambah ni macam umur kita lah kan. Umur bertambah ni maknanya dekat nak mati. Tapi tak ada lah orang buat majlis hari jadi tu majlis tahlil kan. Lagi tak syok pula kan. Jadi seronok-seronok jugalah umur bertambah ni kan. Ada majlis apa semua. Tapi yang sebenar-benarnya ialah pada hakikatnya bila umur kita semakin bertambah berarti umur kita semakin nak mati. Begitu juga tahun baru kan, semakin bertambah tahun bermakna ujung umur dunia ni semakin tiba ke penghujungnya. Maka kita sebagai orang beriman kan, perlulah ataupun wajiblah kita ni memperbanyakkan amal soleh kan. Sebagai apa? Sebagai persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang Tok Khatib duk baca sedia ayat ni. Berbekallah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Taqwa ni tuan-tuan nak dapat dia kena mengaji tuan-tuan. Kan? Nak dapat dia ialah dengan banyak beramal. Silap noh. Nak dapat taqwa kena banyak beramal. Nak banyak beramal kena mengaji. Tak mengaji banyak beramal jahanam tuan-tuan. No, banyak kesalahan yang kita buat tanpa sedar. Kita rasa betul dah, kita rasa bagus dah. Kan rupa-rupanya salah amal ibadah yang kita buat selama ni. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal soleh ni kata ulama, amal soleh ni ialah amal soleh ni ialah amal yang sah mengikut syarat dan rukun. Rukun yang ditetapkan oleh syarak lah. Sah mengikut syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syarak. Jadi kalau amal banyak kan, tetapi tidak sah, maka bukanlah amal soleh, melainkan adalah amalan yang sia-sia sahaja. Amalan yang sia-sia sahaja. Baik, tanpa memanjangkan kalam tuan-tuan, malam ni saya nak share macam biasa buku 30 wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Cumanya malam ni nak ulang kaji tajuk yang pertama. Saya tak usah baca lagi kat sini tajuk yang pertama. Jadi memandangkan sempena dengan tahun baru ni, kita nak mengulanglah tajuk ni supaya apa, lepas ni kita mengaji bertambah-tambahlah keberkatan ilmu yang kita mengaji tu. Tanda bertambah keberkatan ilmu mengaji ni kata guru saya dua tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan boleh cerita kat orang. Yang kedua, tuan-tuan boleh beramal. Saya pun lah kan. Yang pertama, kita boleh cerita balik kat orang ilmu kita tu, yang kita mengaji tu. Yang keduanya, kita boleh beramal ilmu tu. Tu tanda berkat tu. Kalau mengaji tak boleh buat apa kan, ingat pun tak, maknanya tak berkat lah. Something wrong lah dengan masa kita mengaji tu kan. Jadi sia-sia jugalah. Dapat satu je lah pahala main duduk dalam majlis ilmu. Pahala mengaji tak ada. Kan, pahala mengaji tak ada kan. Hak tulis seorang yang pula, hak lain pakat dengar belakang. Seorang je yang mengaji kan, hak lain pakat dengar belakang. Tak apalah, mengajilah juga kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Syafi'i dan banyak lagi lah, ada seorang ulama Melayu, saya lupa nama dia, tok guru ni. Sebiji kisah hidup dia seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an. Maknanya dia nak mengaji, dia duit tak ada. Tapi dia mai dengar, dia dengar betul-betul apa semua. Alhamdulillah akhirnya dia jadi tok guru juga. Kan? Sebiji cerita dia macam Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dia mai dengar, dia hafal, dia hafal. Cuma dia tak tulis guna elok jelah. Lagi pelik pula kan. Orang Melayu duk buat tulis guna elok tu, orang kata putih wayar. Kan? Orang kata wali dah satu. Wali dah dia ni duk mai tulis dengan elok kan. Orang kita ni tengok orang gila sikit kata wali ya. No, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia lupa nama dia. Memang dia cerdik, akhirnya dia jadi tok guru. Yang bermula dengan mengaji dengar sahaja.
Orang duit tak ada ilmu, ilmu kemas tapi duit tak ada. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kita tengok apa kata musannif, penulis kitab ni, Ustaz Khairul Ghazali ni. Belajar, bab yang pertama, belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga kamu dan membuatkan kamu cemerlang di dunia dan di akhirat. Di samping ia menjadi amalan para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Mengaji ni tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Belajar ilmu pengetahuan ni daripada mahdi. Mahdi ni lambayan. Ila lahdi, lahdi ni lahat, liang lahat. Mengaji ilmu ni daripada buayan sampai liang lahat. Macam mana nak mengaji dalam buayan ni tuan-tuan? Kita akal pun tak ada. Waktu tu lah kan, beranak main telanyam bogel, rayau, lapang rayau, sakit rayau, semua benda rayau kan, tak ada pasal pun rayau budak ni. Allah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana yang Nabi suruh mengaji tu dalam buayan? Cuba tengok orang tua-tua dulu kan, dia buai anak macam mana. Dia sambil buai tu, dia sambil berzikir kan, la ilaha illallah, macam-macam lagu dia buat kan. Akhirnya anak ni masa baru boleh bercakap tu, raja berzikir lah anak ni. Betul tak? Saya tengok budak-budak kecil dah berzikir. Pasal apa? Pasal mak pak dia jenis buai kan, bagi anak tidur tu sambil berzikir. Jadi boleh, bila dia nak boleh bercakap saja, perkataan pertama dia keluar ialah zikir. Pasal duk dengar sedia. Budak ni Allahumma salli alaihi wasallam. Tambah budak-budak lah, memori budak-budak kan kuat mana. Kita ingat tuan-tuan masa kita umur setahun 2 tahun. Tak ingat. Umur 3 tahun pun tak ingat noh. Di mana? Umur 5 tahun pun tak ingat. Buat apa tu umur 5 tahun dulu? Kan, orang paling cerdik pun tak ingat waktu dia kecil-kecil. Mananya memori budak-budak ni sat saja. Tapi kerana hari-hari dengar, lekat dalam kepala. Kan? Lekat dalam kepala. Macam kita lah. Kita kalau hari-hari dengar, lekat dalam kepala tuan-tuan. Tambahlah ni pakat cerdik belakang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak-budak tahfiz tu. Budak-budak tahfiz ingat, budak-budak tahfiz depa piduk menghafal Quran, baca sekali lekat dalam kepala tuan-tuan. Tak lekat tuan-tuan. Kan? Payah. Hari-hari ni duk mengulang satu ayat tu 10 kali. Tak ingat 10 kali lagi ulang. Cara dah 7 kali baca tengok, 3 kali pejam mata. Masa hang pejam mata 3 kali tu tak nampak ayat tu, hang buka mata hang 10 kali balik. Sampai lekat sampai masa pejam mata tu nampak ayat Quran tu. Baru lekat tu, baru makna kata lekat dalam kepala. Berpuluh-puluh kali satu ayat tu dah baca. Kan? Bukan senang nak edit budak tahfiz ni tuan-tuan. Gila-gila. Dia tahfiz dengan doktor ni sama, dua-dua pakai otak teruk. Satu lagi orang accounting lah, matematik kan, dua-dua pakai otak teruk. Allah, tiga-tiga ni pakai otak teruk. Kan, tahfiz ni pula dia tak boleh tinggal pula. Kan, tinggal ke sehari 2 habis lupa. Tinggal tu pula, masa tinggal tu tak boleh buat maksiat pula budak tahfiz. Tengok aurat orang perempuan, tengok rambut selai lah, tak apa dah. Kan, hilang setengah daripada muka surat tu. Kata ulama, hilang setengah daripada muka surat ayat Quran tu. Kan, tengok lebih daripada rambut lah, tengok paha ke, tengok apa ke. Kan, aurat orang perempuan ni, ataupun tengok sama-sama lelaki juga. Tengok sama-sama lelaki, hilang sehelai daripada ayat Al-Quran tu. Selai Al-Quran tu. Dah lah nak capai setengah mampu, hilang saya. Faham no? Tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam masa saya duk mengaji dululah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengapai ni wajib. Tak lulus Quran maknanya tak naik kelas. Mengapai ni kira gila-gila. Naik kolej tu 1 tahun kena hafal 2 juzuk. Sikit je kan. 1 tahun tu 2 juzuk, sikit saja kan. 1 sem 1 juzuk maknanya. Tapi kerana banyak lagi mata pelajaran lain, kami mengaji di kolej tu semua Arab. 16 mata pelajaran, 16 Arab. Tak ada Melayu langsung. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi nak mengapai Quran tu kira teruk lah kan, dengan kitab-kitab lain lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila duk alam universiti ni biasa macam-macam kan, benda macam-macam. Tapi nasib baiklah zaman saya tu handset smartphone ni tak apa dak ni lagi, miskin sama. Smartphone tak ada kan, selamatlah sikit mata ni kan. Kalau ada smartphone tu lah, budak-budak ke zaman lah lagi semua tambah budak-budak lah smartphone. Benda apa tak ada lah smartphone tu, semua ada.
Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah nak jaga zaman akhir zaman ni. Baik. Jadi Nabi SAW kata, tuntutlah ilmu daripada Mahdi, kan, daripada buayan sampai ke liang lahat. Liang lahat pun mengaji juga tuan-tuan, kan. Sebab tu orang suruh baca talqin, ajak orang dalam kubur dan ajak orang atas kubur ni, kan. Sebenarnya kalau dah mati nak ajak apa lagi, kan. Dia dah mati, nasib dia orang suruh mengaji atas dunia, kan, baru boleh jawab dalam kubur. Ni mengaji atas dunia tak mau, tapi kan masuk dalam kubur, nak jawab macam mana? Maka kita sebagai orang beriman, ni sebagai salah satu sifat rahmat, kan, sifat rahmah, kita baca talqin, kan, untuk peringatan kita dan juga orang dalam kubur tu. Pasal orang dalam kubur boleh dengar tuan-tuan. Sebab tu kita baca talqin kat kubur. Kalau tak ada manfaat kat orang kubur, baik kita baca talqin kat dalam surau. Betul tak? Dan baca talqin tu bukan semata-mata manfaat untuk orang atas dunia saja, maka dia juga ada manfaat untuk orang dalam kubur, sebagai peringatan lah kali terakhir, ilmu kali terakhir untuk dia menjawab soalan malaikat tadi. Tapi bergantung pada amalan dia jugalah tuan-tuan, kan. Kalau amalan banyak, bolehlah jawab dalam kubur. Kalau amalan sikit, habis jahanam. Teringat pasal orang nak buat persediaan mati ni. Ada seorang tok bomo ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tok bomo, dia ada belah tuyul. Jadi dia tahu alam bila mati ni ada alam kubur, ada soal malaikat apa semua ni. Jadi dia pun pesanlah kepada tuyul dia, aku mati esok, sebelum hang nak tinggal aku pergi cari tuan baru. Masa depa mula-mula kapan aku tu, hang tulis ni, hang ambil kertas ni, dia tulis siap-siap jawapan. Kan, hang salin balik atas kertas, atas kain kapan aku, hang salin kat ujung kain ni. Dia salin lah. Kan, man rabbuka, ditulis man rabbuka, jawab dia Allah. Man nabiyuka, jawab dia Muhammad. Ma kitabuka, jawab dia Al-Quran. Ma ikhwanuka, jawab dia orang ataupun muslimin ataupun orang-orang Islam. Jadi ada 4 soalan utama hak tu, lepas tu ada soalan-soalan yang hak kecil-kecil. Bagi tuyul, suruh tuyul tulis. Tak apa, tuyul. Habis-habis mati tuan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia duk buat binatang apa, dia lupa. Dia lupa nak salin dekat kain tuan dia. Bila orang dah angkat khanda, dia baru teringat, tapi tak buat, nak buat macam mana? Dah terlambat dah, orang dah angkat khanda dah. Takkan nak masuk dalam khanda tulis kan? Sekejap gerak-gerak khanda lagi, dengan orang usung khanda lari. Kan, tinggal tuan dia tengah-tengah jalan. Jadi dia pun, tak apa, nasib hang jawab sendiri ya. Kan, jawab sendiri. Jadi pendek ceritanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun dapat cerita ni, tapi ada pengajaran walaupun lawak-lawak dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek cerita dah masuk dalam kubur. Cara jaga dalam kubur ni, kan, kita esok ni masuk dalam kubur, roh masuk balik dalam badan kita, sekerat badan, daripada kepala sampai pusat, boleh duduk. Ni kata ulama ni, cerita alam barzakh. Masuk, dia pun bangkit sekerat badan tu, dengar malaikat duk main ni macam guruh malaikat ni, kan, gergung-gergang main dalam kubur ni. Jadi dia pun bangkit roh masuk, kan, terus rabah ujung kain. Standby nak jawab. Main malaikat tanya man rabbuka, dia tarik ujung kain, tengok ada tulisan, kan, dia pun made in China. Jahanam dia kena pukul terus. Kan, kena pukul terus. Maknanya apa? Tak buat persediaan awal sebelum mati. Faham tak? Amalan kita tu, kan, maksud dia amalan kita yang nak menjawab. Dan amalan semata-mata tak mampu kalau kita tak ada ilmu pengetahuan. Nak dapat ilmu pengetahuan kena mengaji. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok, ta'lim wa ta'allum bermaksud belajar dan mengajar. Ta'lim kita ta'lim berarti kita belajar, kita tuntut ilmu pengetahuan, mengaji. Tuntut ilmu pengetahuan dengan 2 cara. Yang pertama kita menghadap guru, yang kedua kita membaca. Menghadap guru ni boleh menghadap secara maya ataupun kita menghadap secara realiti macam inilah. Maya ni maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok video, kita buat video call dan sebagainya, ataupun kita mendengar ceramah-ceramah rakaman audio dia, kan, di radio dan sebagainya. Tu maksud dia menghadap guru. Cara yang keduanya ialah dengan cara kita banyak membaca buku-buku dan perlu perhatian kepada buku-buku yang kita pilih nak baca tersebut.
kita bacalah dulu pengarang dia. Jangan ikut sedap baca lah. Tengok kulit lawa ambil baca jahanam lagi. Faham tak? Baca, tengok pengarang dia dulu. Kenal dulu siapa pengarang dia. Yakin, maka bacalah. Zaman lah ni kalau buku tak ada pengarang tu bahaya sikit tuan-tuan. No? Buku tak ada pengarang tu agak bahaya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal kita takut masuk unsur-unsur yang salah di sisi undang-undang kerajaan Malaysia terutamanya lah. No? Dan juga masuk unsur-unsur yang salah di sisi syariat agama Islam. Baik. Saya pernah dapat satu buku kawan Pak nakal lah balik daripada Mekah. Dia kata ni orang bagi tafsir Quran, bagi di kaki Bukit Uhud, bagi. Dia kata sedekah. Ambil semua tu balik. Dia pun tak malas nak baca, dia bagi kat saya balik Mekah tu. Nak ambil baca kat hang. Saya pun okey, satu hari saya bawa buku tu nak baca dekat satu masjid. Dia panggil kuliah. Ganti juga buka buku. Tengah-tengah duk kuliah ni, baca, tengok. Nah, rupa-rupanya buku Wahabi. Dia kata apa? Siapa yang bertawasul ni apa semua haram syirik kepada Allah. Aku terkedu kat situ nak ajak. Tu dia kata silap bawa buku dah. Gagah tak baca awal-awal dulu. Kan? Pi duduk di meja mimbar, duduk di meja kuliah baru nak baca. Kena sekali tu, lepas tu jenuh duk goreng. Jadi saya sebelum nak main kuliah saya baca duluan. Dan saya pastikan buku tu siapa penulis dia. Baru saya baca. Saya tak gagah ambil modal daripada internet dan sebagainya untuk main kuliah. Bahaya kan. Tambah-tambah kalau dapat daripada sumber yang tidak pasti, kita sebab kepada orang, maka menyesatkan orang kan. Dapat dosa bertimpa-timpa pula atas saya kalau tuan-tuan pergi beramal pula dengan ilmu yang saya sampaikan tu. Jadi pastikan buku yang kita baca tu daripada penulis yang siqah ataupun penulis yang boleh dipercayai. Kemudian ta'allum pula bererti mengajarkan ilmu pada orang lain. Kita mengajar ilmu pada orang tuan-tuan. Sekurang-kurang kita mengajar ilmu adalah kepada anak cucu kita. Bini payah nak ajak, tapi anak cucu insya-Allah. Betul tak? Bini payah nak ajak. Allah salli alaihi wasallam. Kalau pandai pula lagi payah. Tapi anak cucu boleh ajak. Insya-Allah anak cucu saya sampaikan kepada anak cucuan, sampai kepada isteri dan anak cucu kita sekurang-kurangnya. Dan sekurang-kurang mengajar ilmu tu adalah ajaklah Fatihah kepada dia supaya dia boleh beramal sepanjang hidup dia. Dan sekiranya bila dia ajak orang lain pula kan, anak kita tu ajak Fatihah, dia ajak anak cucu dia ke ataupun dia ajak orang lain, dia jadi cikgu, dia ajak orang lain Fatihah kan, kerana dia pandai Fatihah tu kerana kita yang ajak, maka bersambung-sambunglah ilmu kita tu sampai ke orang yang terakhir belajar Fatihah ketika orang yang terakhir tu mati. Kan, ilmu tu dia tak bersambung dah, kita dapat pahala sampai ke orang yang terakhir belajar. Ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira ilmu akhirat seperti tauhid ataupun ilmu dunia seperti sains dan matematik. Ini kerana kedua-dua jenis ilmu itu mengajar kita perihal kewujudan dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Ngaji ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kan? Semuanya sekiranya ilmu itu mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah Ta'ala, maka ia adalah ilmu yang bermanfaat. Yang betapa ramai orang yang membuat kajian sains, menemukan sesuatu sehingga dia bertemu dengan dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Bertemu dengan dalil tentang kekuasaan Allah Ta'ala, masuk Islam. Betapa ramai, kan? Ahli-ahli saintis ni masuk Islam, bukan mengaji agama pun, kan? Tapi jumpa sesuatu yang sehingga dia timbul persoalan bahawa ini bukanlah suatu kuasa semula jadi, melainkan adalah kuasa Tuhan yang menjadikan dia. Cari siapa Tuhan menjadikan tu, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Macam apa? Satu cerita saya ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doktor kat Amerika, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lahir bayi, kan? Tiba-tiba bayi tertukar dekat hospital ni, kan? Anak baru-baru lahir ni tak ada nak bohtek. Kalau bubur silap dalam ni habis kan? Pakai tertukar itu sampai bila-bila pun tak tahu kata anak sendiri ataupun anak orang lain. Betul tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi satu kes bayi ni tertukar, kan? Ibu bayi tu bermati-matian kata ni bukan anak dia, kan? Doktor kata tak, ni anak dia. Beranak tu bubuh dalam ni terus, dalam buh nama dia terus, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata bukan,
Masa beranak tu muka anak macam lain. Kan? Sungguh saya apa masa Allahumma salli alaihi wasallam, masa beranak anak pertama tu boleh masuk dalam hospital kerajaan, hospital ustaz. Depa bagi masuk. Tapi beranak-beranak tu dengan penuh darah tu dia bagi kat kita, dia suruh azan, dia hambat kita keluar. Tak ada nak tengok. Saya tak ada nak sih muka anak saya. Esok tu masuk dalam buat bayi tu. Cari anak ni 3 kali tu orang pimai ada 120 budak. Aku tanya mana anak aku ni? Pimai sampai letih cari tanya. Mana anak saya? Nama mak dia apa dah? Atikah. Kita pun tu ada kawasan ni cuba pergi tengok. Kita pun pergi tengok satu sampai naik penin kan, duk tengok nama, dia tengok budak, dia tengok nama kan. Akhirnya jumpa, nasib baik lah jumpa kan. Tengok balik-balik, muka macam aku nasib baik kan. Anak aku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak cerita tadi tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila riuh hospital bayi tertukar ni, seorang bayi lelaki, seorang bayi perempuan. Jadi mak ni bayi dia lelaki kan, dia pun tertukar dengan bayi perempuan. Lalu bila riuh ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun telefon kawan dia, doktor juga dekat Mesir kan. Telefon doktor kata nak buat macam mana ni? Kawan dia di Amerika kata nak buat macam mana ni? Dia kata senang hang ambil susu dua-dua mak tersebut, yang mana susu dia lebih berzat, maka itulah anak dia lelaki. Sebab Allah kata apa? Lizzakari mislu hazil unsayin, bagi orang lelaki mendapat 2 bahagian daripada orang perempuan. Orang perempuan 1 bahagian, orang lelaki dapat 2 bahagian kan. Test memang susu anak ibu kepada anak lelaki lebih kan, lebih khasiat dia daripada susu kepada anak perempuan. Sebab orang lelaki makan lebih kan. Allah Taala dah bubuh dah dalam Al-Quran. Maka ni satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala tunjuk kepada seluruh umat manusia. Yang doktor-doktor apa semua ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi ilmu ni tak kira mengaji ilmu apa pun, sekiranya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Pembahagian ilmu terbahagi kepada 2 cabang. Yang pertama ilmu masail, yang kedua ilmu fadail. Ilmu masail ni apa tuan-tuan? Ilmu hukum hakam dan perundangan seperti fiqh, undang-undang dan perundangan. Ilmu fadail adalah ilmu yang berkaitan dengan fadilat dan ganjaran. Jadi ilmu cabang dan ilmu furu'. Ilmu furu' dan ilmu asal dia panggil. Ilmu asas dan ilmu cabang. Ilmu masail perlu dipelajari daripada individu yang ahli ataupun pakar dalam ilmu tersebut. Nak mengaji fiqh, mengaji kat tok guru fiqh. Nak mengaji hadis, mengaji kat tok guru hadis. Nak mengaji Allahumma shalli ala tafsir, mengaji pada guru tafsir. Nak mengaji agama, pokoknya mengajilah pada guru agama. Jangan duk gagah mengaji agama pada orang yang bukan ahli agama, maka jadi habis kaca bilau. Banyak kita tengok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ustaz-ustaz jadian lah kita kata, bahasa mudah lah ni kan. Ustaz-ustaz jadian ni banyak sangat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bercakap tanpa landasan ilmu yang kejap, maka dia mengeluarkan hukum yang pelik-pelik. Keluar hukum pelik-pelik, macam-macam keluar hukum. Akhirnya menyebabkan rakyat ataupun masyarakat menjadi kacau bilau kerana hukum yang pelik-pelik tersebut. Faham no? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngaji ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semakin banyak ilmu, dia tak akan menyalahkan orang. Ilmu banyak. Dia ada 2 golongan orang yang mengaji ilmu pengetahuan ni. Yang pertama, ulama dia suruh diam. Kalau bila mula-mula dengar, tok guru pesan, bila hang mula-mula dengar masalah agama, hang jangan balas terus, jangan jawab terus. Nanti nampak sangat bodoh. No? Ulama suruh diam. Jadi bila kita tengok, kita tanya soalan, kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan ada 2 keadaan bagi orang yang diam. Yang pertama kerana dia tak tahu, dia diam. Yang kedua kerana dia kerana dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kerana dia banyak ilmu pengetahuan, dia diam juga. Bukan bererti banyak ilmu pengetahuan ni kita kena terus jawab. Kena ambil masa. Saya teringat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuan Guru Baba Khairul Anwar. Kami biasa tanya satu soalan kat dia. Pergi di rumah dia, 4 orang kami ni masa mengaji di kolej kan. Pergi di rumah dia di Gajah Teriak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk tu tok guru sembang, kami sembang apa semua ni.
Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya, apa tujuan pemain ni? Tok Guru saya nak tanya soalan. Tanya, kami 4 orang pakat tanya soalan belakang ni. Lepas tu Tok Guru sengak tak jawab apa. Kan, mai hidangan daripada dapur ni, cara makan ni, makan sampai habis. Kan, Tok Guru tak jawab lagi. Kami kata, Tok Guru tak mau jawab aku. Kata, nak balik Kan, duk tengok aku pakai duk kuih pakai duk kuih nak balik Allah SWT. Tiba-tiba Tok Guru angkat kepala, jawab soalan kami. Kan, jawab soalan satu persatu, seorang-seorang tu. Dia kata kan, pi daripada sebelum asar ataupun masuk lepas maya asar tu pi, kan, sampai dekat nak maghrib baru Tok Guru jawab soalan kita tu. Kan, dia fikir dulu, kan, supaya apa? Jawapan yang dia bagi tu sesuai kepada orang yang bertanya. Nabi SAW pun macam tu juga. Rupa-rupanya Nabi tak terus jawab soalan kepada orang yang bertanya. Kan, Nabi terus tidak menjawab. Apatah lagi soalan-soalan berkaitan dengan hukum, Nabi tunggu dulu turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang wahyu mai sekejap, kan, mai soalan terus wahyu mai. Kadang-kadang wahyu mai sehari, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang sampai seminggu, kadang-kadang sampai 2 bulan. Soalan tu baru nak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Supaya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun hukum ni tidak menjadi satu bebanan ataupun satu kekeliruan kepada masyarakat, susah nak beramal. Baik. Ilmu fadail pula dapat dipelajari daripada aktiviti membaca buku dan menghadiri majlis-majlis ta'lim fadailul amal. Jikalau diperhatikan, ilmu dunia seperti sejarah, matematik dan sains juga mempunyai kedua-dua komponen ini, iaitu ilmu masail dan ilmu fadail. Tak kira lah ilmu, tambah-tambah ilmu kedokteran, lagi tak boleh ambil pada buku. Duk pergi bedah orang, ambil ilmu kat mana? Aku baca pada buku. Mampu. Kan, ilmu nak bedah orang tu dia kena tengok doktor senior buat macam mana. Kan, jadi doktor tu bukan kata hang net confirm jadi doktor tu bukan belah orang. Tak boleh juga. Kan, kena duduk sebelah tu, tengok doktor yang senior buat dulu macam mana. Kan, ambil pengalaman, tengok orang buat macam mana. Macam tu juga dengan pemain kereta pun. Pemain kereta duk buat tengok YouTube pi boboh kereta kita pi hantar kat pemain tak ada pengalaman. Jahanam lingkup. Tak. Saya kena banyak kali motor saya. Allahumma salli ala sayyidina. Habis beribu sebab hantar dekat pemain YouTube. Hantar pemain YouTube, jahanam habis harta benda. Begitu. Ilmu apa pun, ilmu asas itu wajib ambil daripada tuan gurunya. Kan, terutama ilmu agama. Kan, berkaitan dengan sembahyang, solat, kan, berkaitan dengan puasa, zakat ke, haji ke. Duk buat baca buku ke, pi memang salah. Duk buat baca buku, tak ada pengalaman, pi memang salah. Kita akan melakukan kesalahan yang malangnya ialah tanpa kita sedar. Kalau kita sedar salah tu boleh tahan. Kan? Tapi kalau tak sedar kata salah, jahanam. Faham tuan-tuan? Kerana apa? Kerana kita tidak mengambil ilmu daripada sumber yang sebenar. Baik. Makna dan matlamat ta'lim. Makna dan matlamat menuntut ilmu, tuan-tuan. Ada 3 matlamat menuntut ilmu. Di sini dia berlainan daripada apa yang Imam Ghazali rahimahullah sebut di dalam kitabnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia nak membawakan 3 matlamat hak utama Imam Ghazali rahimahullah sebut tu adalah satu kewajipan untuk orang yang nak menuntut ilmu. Yang 3 yang dia nak sebut ni sebagai satu tambahan pula kepada 3 yang Imam Ghazali rahimahullah sebut. Apa dia yang Imam Ghazali rahimahullah sebut, tuan-tuan? Yang pertama, tujuan menuntut ilmu adalah semata-mata nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib ngaji kalau nak pandai memang jahanam, tuan-tuan. Dia akan jadi lupa diri. Guru saya pernah, Allahumma salli alaihi wasallam, masa mengaji dalam kelas tingkatan 6 dah. Ditanya seorang-seorang, kan, hang mengaji nak ide apa? Hang mengaji nak ide apa? Tanya habis seorang-seorang Akak jawab, saya jawab saya mengaji nak ide ulama. Tak boleh mengaji nak ide ulama. Hang mengaji nak jadi ulama, esok Allah bagi hang jadi ulama, jadi fitnah kat hang. Saya degak tu takut terus maknanya kita faham. Maknanya bila mengaji kita nak pandai. Jadi ulama ni pandai maksud dia. Bila kita mengaji kita nak pandai, kita akan difitnah dengan ilmu yang kita dapat tersebut. Pandai tapi memecah belahkan orang. Pandai tapi keluar fatwa yang pelik-pelik.
pandai tapi menyusahkan orang yang bertanya, kan? Dia jadi masalah. Ilmu pandai itu menjadi fitnah kepada diri orang yang belajar, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat yang paling utama sekali mengaji ilmu ni tuan-tuan, mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun bukan nak pandai. Sekalipun bukan nak pandai. Sebab tu kita tuan-tuan, kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah pergi masuk satu sekolah agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok dalam kelas tingkatan 5 dia tulis apa? Dia bubuh kat depan ni, whiteboard, kat atas whiteboard tu dia tulis SPM penentu masa depan. Aku tahu mampus dah sekolah ni. Macam mana kan cikgu pergi mengajar SPM penentu masa depan. Kan? SPM tu tak apalah, kan? Kita sebagai satu target nak berjaya, kan? SPM tu sebagai ukuran. Tapi nak menentu masa depan tu bukan kertas tu. Nak menentu masa depan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Tambah zaman lah pula. Kalau ada CJ banyak pun pengalaman tak ada, pakai hari susah nak dapat kerja apa tu ke? Kan tak? Orang nak pengalaman lah ni kan. Saya duk cari kerja tuan-tuan. Semua minta pengalaman, sekurang-kurang pengalaman 3 tahun. Sekurang-kurang pengalaman 3 tahun. Kata mampus ya. Macam mana nak dapat pengalaman tu, kerja pun tak dapat lagi. Kita nak kerja dulu baru ada pengalaman. Ni kerja pun tak dapat, dia minta pengalaman dah. Jenuh. Maknanya orang hak ada pengalaman je boleh kerja. Orang tak ada pengalaman jenuh. Jenuh cari kerja sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pun dah satu dah. Lagi banyak lagi lah. Banyak lagi orang ni yang kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang bekerja dengan sendiri terutamanya. Ataupun orang yang dulu gagal dalam peperiksaan sekolah ni, tiba-tiba berjaya juga hidup dia ni. Maknanya apa? Bukanlah SPM tu penentu kepada masa hadapan. Ibu bapa pun kena jaga juga. Anak ni kalau baik, masya-Allah, baik, soleh, apa semua, jangan jangan mengharapkan anak ni apa dia lebih daripada Allah Taala dah bagi. Itu adalah yang terbaik untuk kita, anak kita ni. Faham? Yang kita ni duk salah dia. Apa hang mengaji bodoh sangat, orang lain boleh cemerlang, hang tak cemerlang. Duk situlah, duk merah situlah. Tapi anak kita baik, kita tak nampak. Yang anak orang ni straight, tapi tu dia maya pun tak. Contoh duk nampak kejayaan duniawi sahaja, tak nampak kejayaan akhirat dia tu. Yang sebenar-benarnya bila kita mati baru kita tahu. Nabi sebut yang akan menjadi penyelamat kita dalam kubur ni 3 benda. Yang pertama apa dia? Ilmu yang bermanfaat yang kita pernah mengajar orang. Yang kedua, anak yang soleh. Anak soleh, bodoh pun tak apa tuan-tuan, tapi dia soleh. Kalau pandai, tinggal mak bapak, apa nak buat apa? Kaya, kaya anak di dunia, tapi doa satu haram pun tak pernah doa kat mak bapak. Nak buat apa? Nak menjerit kat dia? Minta doa daripada dalam kubur tu. Dia tak layan tuan-tuan, dia sibuk tuan-tuan. Anak tu sibuk pasal dia sibuk menguruskan harta dia atas muka dunia. Salah kita juga kerana tidak minta dia menjadi anak yang soleh. Kita minta jadi anak yang berjaya sahaja. Musim periksa ni pakat minta anak berjaya, tak minta pun anak yang soleh. Jaga kita. Kalau nak, mintalah dua-dua, anak yang soleh dan anak yang berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Yang kedua, Imam Ghazali kata mengaji ni tujuan dia. Yang pertama nak keredaan Allah Ta'ala. Yang kedua nak menghilangkan kejahilan. Nak menghilangkan kejahilan. Mengaji nak hilangkan kejahilan. Sebab tu orang mengaji kerana niat nak menghilangkan kejahilan. Semakin dia mengaji, semakin dia rasa dia bodoh. Pasal apa dia rasa dia bodoh? Banyak benda lagi aku tak tahu. Lain kalau orang yang mengaji nak pandai. Bila dia mengaji, dia semakin banyak. Aku semakin pandai. Setiap hari semakin pandai. Pasal dia mengaji, dia nak pandai. Sedangkan orang yang mengaji kerana nak menghilangkan kebodohan atau kejahilan, bila dia mengetahui satu ilmu, dia rasa, hak ni aku tak tahu lagi rupanya. Lagi mengaji pula, ni pun tak tahu lagi. Lagi mengaji pula, tak tahu lagi. Banyak benda aku tak tahu. Ni dua perbezaan bagi orang yang mengaji. Yang pertama nak pandai, yang kedua nak menghilangkan kejahilan. Apa akibat daripada mengaji nak pandai ni tuan-tuan? Akibat mengaji nak pandai ni menyebabkan lahir rasa takabur. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia lebih baik daripada orang, dia rasa dia telah berusaha keras, dia rasa Tuhan bagi ilmu yang banyak kat dia.
Dia menimbulkan rasa takabur. Sedangkan orang yang mengaji nak menghilangkan kejahilan, dia melahirkan rasa tawaduk, kan? Aku ni bodoh. Aku ni bodoh, aku ni tak tahu. Banyak benda lagi aku tak mengaji lagi. Kan? Aku kena puluh lagi mengaji. Banyak benda lagi aku tak tahu lagi. Tuan, melahirkan rasa tawaduk. Yang ketiga tuan-tuan, tujuan mengaji yang seperti yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, kan, kena ada niat nak menyampaikan ilmu pengetahuan. Hak tadi balik pada hadis Nabi tadi tu, kan, supaya kita ada juga benda yang kita boleh sampaikan kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tak mengaji, nak goreng ke orang pada tuan-tuan, kan, duk aja muhur orang saja, jahanam tuan-tuan. Maka kita mengaji ni sekurang-kurang bolehlah kita menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada orang lain, sekurang-kurang sampai pada ahli keluarga kita. Baik, tambah 3 pula daripada penulis ni. Yang pertama kata penulis, matlamat mengaji ialah yang pertama nak memasukkan cahaya Al-Quran dan hadis ke dalam hati. Ni pun penting. Ya, mengaji ni supaya apa? Masuk cahaya Al-Quran dan hadis. Kerana kedua-dua ni adalah cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Timbul kegairahan untuk beramal. Rasul semangat beramal tuan-tuan. Siapa yang tidak mendengar ayat Al-Quran ataupun hadis selama 3 hari berturut-turut, satu titik hitam akan muncul di dalam hatinya. Apabila titik hitam itu menebal dan akhirnya menutup hati individu itu, maka sukar untuk dirinya menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata buat maksiat saja tuan-tuan hati gelap, tak mengaji pun hati gelap tuan-tuan. Faham? Maka tak dapat tidak, kan? Padahallah Nabi kata tadi, kan, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Hari-hari kena mengaji tuan-tuan, supaya apa? Sentiasa masuk dalam diri kita ni cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ada Al-Quran dan hadis Nabi dengar. Kalau tak dengar ada Al-Quran dan hadis Nabi, baca hadis Al-Quran dan baca Al-Quran dan hadis Nabi, kan. Baca Quran buang sehari satu juzuk lah sekurang-kurangnya, kan. Cerai tak boleh baca, sibuk, kan. Sehari satu lai. Tak boleh baca sehari satu lai, bacalah sehari satu ayat. Tak boleh baca satu ayat, mampulah tuan-tuan. Kan? Tak reti nak baca Quran tebal tu ustaz. Oi, gagak-gagak, kan. Dulu tak ada nak pergi mengaji. Ayah suruh pergi mengaji, saya lari pergi kot lain. Tak apa, takkan tak reti baca Qul Huwallahu kot. Hari-hari baca Qul Huwallahu 3 kali. Hari-hari baca Qul Huwallahu 3 kali. Kan? Siapa yang baca Qul Huwallahu 3 kali, bererti dia telah membaca Al-Quran satu Al-Quran. Pahala dia, dari segi pahala. Ataupun sesiapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, berarti dia membaca Al-Quran satu Al-Quran. Pahala dia lah. Ataupun dia membaca Iza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali, pahala dia menyamai dengan membaca 30 juzuk Al-Quran. Pahala dia. Tak larat baca Qul Allah, baca Qul ya 4 kali. Tak larat baca Qul ya, baca Iza zul 2 kali. Ni hadis Nabi ni. Dengan hadis Nabi, rasa semangat nak buat. Lagi Nabi kata apa lagi? Sesiapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas sembahyang, maka tidak ada hijab di antara dia dengan syurga melainkan kematian sahaja. Maksud dia orang yang rajin beramal dengan ayatul kursi lepas sembahyang ni, kan, mati confirm masuk syurga. Kan. Satu galakkan bila kita dengar hadis Nabi, satu galakkan untuk kita ni terus beramal. Dapat amalan baru pula. Yang beramal. Nabi kata sebelum tidur, bacalah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Baca 33 kali tu. Saya tak ingat dia punya ganjaran dia, tapi Nabi suruh baca. Maknanya dapat lagi satu amalan baru. Nabi suruh baca sebelum tidur 33. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, istighfar. Ya, Nabi ni beristighfar sehari 70 hingga 100 kali. Ya, maka kita pun dapat lagi. Nabi kata, siapa yang berselawat kepadaku sekali akan diselawatkan oleh Allah Ta'ala 10 kali. Jadi selawat Nabi ni dia mendatangkan tiga manfaat. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, menghilangkan dosa. Yang kedua, menambah kebaikan. Yang ketiganya, mengangkat darjat. Orang yang rajin selawatkan Nabi ni,
Hari-hari naik darjat, naik pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan naik sikit-sikit tuan-tuan. Selawat kat Nabi ni menghilangkan 10 dosa, menambah 10 pahala, kan? Dapat 10 kebaikan dan mengangkat 10 darjat. Orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah, kan? Daripada kelebihan-kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni semua kena baca tuan-tuan. Kena baca. Beli kitab Fadailul Amal tu, letak hari-hari baca, kan? Baca satu muka ke, satu perenggan ke, baca. Buat macam tabligh tu buat tu. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat kan tabligh ni kerana banyak amalan sunat depa tu. Amalan fardu dia sama dengan kita je, mayang 5 waktu, kan? Tapi lebihnya apa dia? Duha. Lebih dia semayang sunat-sunat yang lain, semayang tahajud, hari-hari bangkit pukul 4 pagi pok tu, kan? Dengar selawat tak tahu berapa ribu kali, kan? Tapi saya tengok agen tu bangkit pukul 4 pagi, saya biasa ikut depa sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan zikir dia, dengan apa kata amalan para wali ni. Cuma tabligh ni dipandang rendah sikit pasal dia tak macam kita, kan? Sebenarnya depa tu lebih tinggi daripada kita sebab depa tu pencinta akhirat. Kita ni pencinta dunia ya, kan? Tu pun belagak ahli akhirat lah. Rasa baik tak sangka boleh medok ngaji ke. Allahu Akbar, kan? Rasa baik tak sangka, kan? Depa tu pencinta akhirat. Banyak amalan depa tu, kan, dibuat berhari-hari untuk, kan, menempuh alam akhirat, kan? Kata seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sedang lah, kan? Dia buat status dalam Facebook dia kata apa? Dulu aku tengok puak-puak tabligh ni, aku rasa depa ni berlebihan dalam agama. Pulun sangat, kan? Baju tak serika, seluar singkat putih sedia, kan? Baju singkat, baju tabligh ya. Baju apa? Baju kurta. Saya pun pakai baju tabligh kau ni, serta dah. Cuma tak putih ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi lah ni bila aku mengaji, aku sedar bahawa akulah yang berlebihan dalam mencintai dunia. Depa tu memang padan dah berlebihan dalam agama sebab depa ahli akhirat. Depa bersedia nak menuju akhirat. Kita ni, kan, baru duk rasa-rasa sebagai ahli akhirat tapi amalan tak tahu mana pun, kan? Tak bersedia pun nak menuju akhirat. Maka belajarlah daripada depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh ikut semua pun, ambil amalan-amalan pun tak parah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua tuan-tuan, tujuan kita mengaji ni tuan-tuan, nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaji ni apa dia tuan-tuan? Amalan di Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 jenis amalan. 24 jam berlaku di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama, dakwah. Hari-hari orang ramai bertanya tentang agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak, Nabi berdakwah kepada orang dan Nabi ajak pada para sahabat untuk berdakwah kepada masyarakat. Yang keduanya adalah ta'lim dan ta'alum. Berlaku sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Madinah. Hari-hari Nabi mengajak. Masa zaman Nabi mengajak. Nabi lah yang mengajak, mana ada orang yang mengajak, kan? Bila Nabi wafat, para sahabat yang lain pula mengajar, kan, akan hadis-hadis Nabi dan hukum hakam agama kepada orang yang datang seterusnya. Kemudian para tabi'in, begitulah sampai ke akhir zaman kita hari ni, kan? Pusat pembelajaran agama ni, hak utama dia adalah masjid dan surau. Pasal apa mengaji? Pasal apa saya kata tu? Tuan-tuan main mengaji masjid dan surau ni bukan nak jadi alim, betul tak? Tuan-tuan nak beramal saja. Inilah asal-asal orang main mengaji di masjid Nabi, semua nak beramal saja, kan? Kalau mengaji di sekolah agama nak pandai, nak sijil, nak kerja. Lepas tu nak kerja sijil. Tengoklah sijil sekolah kalau tak laku kena ambil SPM pula kat luar, kena ambil stamp dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di masjid dan surau mana ada orang nak sijil main mengaji, kan? Puluh lah main mengaji, bawa kitab dan sebagainya, main dengar, kan? Garah-garah lagi balik, bolehlah bawa balik satu, kan? Sebagai penguat semangat untuk beramal, tambah amalan, kan? Tahun baru pula, azam tahun baru pula, kan? Aku berazam tahun ni, kita ada tak azam akhirat kita tahun ni? Kena ada azam akhirat tuan-tuan. Azam dunia saja semata-mata tak cukup tuan-tuan. Pasal hidup di dunia saya. Kan? Ni umur dah lanjut, duk azam dunia lagi, jam. Kacau no? Umur dah lanjut dah, duk azam dunia lagi. Kena ada azam akhirat. Bukan kata umur lanjut, muda-muda pun kena ada azam
azab akhirat. Pasal apa? Umur dunia lah ni dah semakin singkat. Kalau duduk dengan ahli geng-geng makrifat tu, macam-macam rasa keluar dengan mereka ni. Dajjal nak main bila, Imam Mahdi dah timbul dah, cuma tak mengaku lagi lah. Kita dengar gerung dengan pok tu, mereka ni dapat rahsia mana kan? Allah Ta'ala dah bagi satu-satu dekat mereka kan, pergerakan-pergerakan Dajjal ni tengah duk susun. Dia punya pengikut dia ni tengah dah bersedia dah nak sambut kedatangan Dajjal ni kan. Imam Mahdi pun dah ada dah, tunggu dia nak umum diri dia. Ataupun Imam Mahdi dia tak umum diri dah. Bagi Imam Mahdi, ulama ni dah menanti-nanti dah kan, nak pegang dia. Musim haji bila tak tahu kan, nak pegang dia, tangkap dia kan. Dan ulama nak angkat berbaiah dia sebagai Imam Mahdi. Dah ada dah, mereka dah reki dah, memang dah ada dah, dengan sifat-sifat yang Nabi SAW sebut. Yang maknanya apa dah tuan-tuan? Ni akhir zaman ni dah semakin dekat sangat dengan pengakhiran akhir zaman kita ni. Boleh jadi kalau dulu saya mengaji 10 tahun yang lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, Tok Guru kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh jadi akhirat ni berlaku pada zaman anak Dajjal ni, mai pada zaman anak cucu. Tapi hak terbaru ni kata Dajjal ni tak lama lah. Kita pun mungkin mungkin dah, wallahu alam. Pada waktu tu nak lawan Dajjal ni dengan apa tuan-tuan? Dengan amalan sunat tuan-tuan. Dengan amalan sunat. Tak ada amalan sunat mampu tuan-tuan nak lawan dengan Dajjal macam mana? No? Dengan apa? Dengan zikrullah, dengan puasa sunat. Masa Dajjal mai tu makanan tak ada. Zaman law Covid pun makanan tak apa dah. Kat kita je noh, kat tempat lain tak ada pun. No? Masa Dajjal mai makanan tak ada kan. Yang pertama yang akan menjual iman dia adalah orang perempuan. Dia antara sebab dia menjual iman dia ialah kerana anak dia orang perempuan. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah dengan ahli keluarga kita, tanamlah benda-benda makan sendiri kan, bagi ada sumber makanan untuk kita makan ketika hari susah esok ni. Allahumma salli ala, supaya apa tuan-tuan? Ni nak menjaga iman kita ni. Mana nak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, aktiviti yang ketiga ialah ibadah kan, berlaku sepanjang masa 24 jam kan, sepanjang 7 hari berlaku di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir, solat, baca Quran, baca hadis dan sebagainya. Ibadah ni berlaku sepanjang masa kan. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di masjid Nabi ni dia ada golongan ahli suffah kan, 70 orang golongan ahli suffah. Ketua dia ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhum kan. Semua-semua ahli suffah ni yang depa lah sepanjang masa dengan menghidupkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai jenis amal ibadah kan. Kerja depa mengaji, apa yang Nabi makan depa makan kan. Nabi pergi perang, depa pergi perang. Duduk di masjid kerja depa. Allahumma salli ala sayyidina, hidupkan masjid. Yang keempatnya adalah berkhidmat. Berlaku khidmat, maksud dia macam-macam aktiviti berlaku dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan yang ketiga pula tuan-tuan, kata penulis buku ni, ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya kita mendengar berulang-ulang kali sehingga timbul dalam hati rasa yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jenis manusia cepat lupa tuan-tuan. Waktu mengaji ni dah rasa imam tambah, balik habis down. Esok main mengaji tambah balik kan, lagi balik down. Jumpa dengan kawan sembang pula hoa-hoa, sembang masuk bab bisnes, habis akhirat. Lupa bisnes kan, balik tidur. Orang yang baru nak start bisnes balik tak kepala sebelum tidur, duk teringat bisnes apa aku nak mula. Habis dah. Tadi sembang akhirat kan, duk dengar kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu main mengaji ni tuan-tuan, jangan tinggal main mengaji kan. Masa kita duduk dalam masjid ni lah kan, adalah masa yang paling berharga sekali. Kerana apa tuan-tuan? Masa ni lah masa yang paling banyak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tidak, keluar masjid habis. Ya kan. Jadi nak bagi timbul lagi rasa masa berharga tu, main mengaji lagi. Esok macam tu juga kan, susun AJK, susun penuh kan masjid kan. Dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengaji supaya apa? Bila kita mendengar berulang-ulang kali, timbul rasa yakin akan janji-janji Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi geng-geng masjid susun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
boh ustaz serius pun kena ada kok, kan, supaya hati kita ni tersentak dengan ustaz-ustaz yang serius ni. Ustaz lawak pun kena ada kok, serius hari-hari pekat lari. Tak main terus. Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz lawak kena ada juga, tapi jangan duk tumpu kat ustaz lawak ya. Hampa pada ustaz lawak kan penuh ramai, ustaz serius kat sengak, kat terak krik-krik ustaz pengajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, no? Jaga tuan-tuan. Jadi serius tu tujuan dia apa? Supaya hati kita tersentak. Ana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumaat baru ni kan, Ustaz Sabri Arsyad. Ustaz Sabri dia khutbah Jumaat, dia hanya sebut satu poin saja. Satu poin saja di atas mimbar tu. Allahumma salli ala. Kalau tuan-tuan tak lena, tuan-tuan ingat apa dia? Tuan-tuan ingat tak apa dia? Hari Jumaat itu ni. Dia bawa satu kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Poinnya ialah supaya kita memperbanyakkan zikrullah, kan, dan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya bawa satu kisah. Saya tersentak sungguh dengan kisah tu, kan, cerita ulat gonggok yang lalu di hadapan Nabi Daud alaihi salam, kan. Nabi Daud sampai tersentak, sampai terlintas di dalam hati dia. Dia kata, buat apalah Allah Ta'ala cipta ulat gonggok ni, kan, sampai ulat gonggok tu Allah Ta'ala ilhamkan untuk kalih bercakap dengan Nabi Daud AS. Dia kata apa? Wahai Daud AS, hang tanya kenapa Tuhan cipta aku. Saya alih bahasa bagi mudah sikit, no? Saya alih bahasa. Aku ni Tuhan cipta aku siang beribadah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 1000 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 1000 kali. Malamnya aku berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyu ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Lalu Daud, apakah amalan engkau sehingga aku boleh beramal dengan amalan engkau? Nabi Daud cerita tu, Ustaz Sabir Rashad berhenti dekat tu ya. Saya baca Allah SWT, Nabi Daud sampai menangis, kan. Ya Allah, dia rasa dia bersalah sangat kerana mempersoalkan kewujudan. Yang pertama kerana mempersoalkan kewujudan ciptaan Allah Ta'ala tadi. Yang kedua kerana lekehnya dia rasa dengan amalan ulat gonggok tadi. Allahu Akbar, ulat gonggok, kan. Hidup ni hanya untuk Allah semata-mata. Yang saya tersentaknya ialah apabila Ustaz cerita ulat gonggok tu berselawat kepada Nabi SAW 1000 kali. Zaman Nabi Daud alaihissalam, binatang-binatang, seluruh makhluk ni berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maknanya apa dia, tuan-tuan? Nabi tak dapat selawat kita pun Nabi tak kisah, tuan-tuan. Kita kalau tak selawatkan Nabi pun Nabi tak rugi apa pun, tuan-tuan. Pasal Allah, para malaikat dan semua makhluk berselawat kepada dia, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat selawat ni, tuan-tuan, kita yang nakkan Nabi, bukan yang Nabi nak kat kita, tuan-tuan. Allah, saya keluar yang mata hari Jumaat itu ni. Allah SWT. Kita selawatkan Nabi tu sebenarnya kita yang nak kat Nabi. Kita yang mengharapkan syafaat Nabi dan bantuan Nabi di hari akhirat esok, kan. Selawat tu memang semata-mata memang betul-betul untuk kelebihan diri kita sahaja, bukanlah untuk kelebihan Nabi SAW. Kita tak selawatkan Nabi pun Nabi dah memang kaya dah. Allah dah selawat kat dia, malaikat selawat kat dia, binatang pada zaman Nabi Adam nak menikah pun pakai selawat Nabi, tuan-tuan. Mas kahwin Nabi Adam AS selawat kepada Nabi SAW. Nabi Adam tu nak kahwin dengan Siti Hawa. Makhluk pertama pun, manusia pertama sampai ni hari ni berselawat pada Nabi SAW. Memang kita lah semata-mata yang nak kepada Nabi SAW. Rugilah kita meninggalkan Nabi SAW. Nabi tak rugi apa pun. Siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, dialah yang untung, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup setakat tu, tuan-tuan, kan. Yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang tu main daripada diri saya sendiri, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, saya macam biasalah, saya buat tabur Ma'had Ibnu Umar, kan. Kita insya-Allah bulan 2 ni lah, bulan depan insya-Allah kita nak piling dah, insya-Allah, kan. Pasal plan pun semua dah keluar dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2.2 juta jugalah. InsyaAllah kita akan piling bulan depan ni. Tunggu projek kontraktor dekat mana tau, tunggu habis kita start filing lah, insyaAllah. Masa tu, tuan-tuan, kita mengharapkan banyak lah. Tapi saya pun duk risau juga, tuan-tuan. Kita berdoa lah agar tahun ni tak kena lagi PKP, tuan-tuan.
Kan, kalau kena PKP, bukan saya risau pasal apa tuan-tuan, saya duk jaga kewangan sekolah. Jadi saya tahu dia keluar masuk banyak mana apa semua. Saya risau mai PKP lagi, mampu tutup tu sekolah apa. Kan, bukan sekolah kita saja, sekolah lain pun. Banyak-banyak sekolah agama ni semua hidup dengan duit yuran. Kan, duit semangat ni top up sikit-sikit. Kan, bila budak tak pergi mengaji, siapa nak bayar yuran sekolah? Kan. Bila tak bayar yuran sekolah nak hidup dengan apa? Allah SWT Muhammad. Kan, jadi kita berdoalah kan agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita, terutamanya di Malaysia ni lah yang berkaitan dengan COVID-19 ni. Ya, mudah-mudahan Allah SWT Muhammad pakat jagalah, pakat jagalah supaya kita tak kena PKP semula. Kalau kena PKP ni risau. Ya, banyak dah. Baru ni jumpa seorang, saya tak tahu kawan tu sungguh ke ataupun dia buat-buat, tapi saya rasa mungkin sungguh kot. Dia duk main jual depan, dia duk main merayu dekat sekolah. Dia main merayu jual sound, jual radio kereta kan. Kita abang ambil lah radio kereta ni RM20. Kita betul pakcik ni kan, jual radio kereta RM20, kereta Honda pula tu. Pakcik ambil mana ni? Tak, ni kawan nak pindah rumah dia bagi kat saya kan. Tahu-tahu apa sebab pakcik jual RM20 lah. Saya nak makan ni, anak dia tunggu di rumah daripada pagi tadi saya duduk minta jual. Pakcik jual RM20, siapa nak percaya pakcik? Saya kata orang kata pakcik curi lah. Saya tak kisah orang nak kata saya apa pun, saya nak makan lah ni. Maknanya apa tuan-tuan? Kita pun sedih kata pakcik nak ambil radio ni jangan jual kat saya. Saya tak buat apa, kereta saya kereta suara, nak pakai radio Honda macam mana? Pakcik pilih lah jual kat orang lain, tapi jangan jual RM20, orang kata curi. Jual lah RM120 ke RM200 ke apa, baru orang percaya kan. Ni jual RM20, orang kata curi dah. Allah SWT ambil kan. Lepas tu teringat ada spek semangat kat sekolah kan, untuk waris-waris kan. Tapi siapa apa main ambil, saya nak bagi kat dia. Saya kali-kali tengok hilang lah pakcik tu. Allah, tak ada kan. Saya bagi kat dia duit, suruh dia balik cari makan, lupa nak tanya duduk kat mana. Kesian sangat, mulut ni sampai dah kering lah kan. Maknanya daripada pagi tadi tak makan, cuba bayang anak dia di rumah. Allah, kita pun teringat lagi muka pakcik tu. Kalau jumpa tengah jalan memang nak tangkap lah kan, nak pergi tengok rumah dia macam mana, nak pergi bagi semangat kat dia. Allah SWT Muhammad kan. Tu baru seorang kita jumpa. Esok kalau kena PKP macam mana? Mampu ramai pula kan. Jadi minta berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala jagalah kita. Kita pun kena jagalah sama, beringat-ingat tuan-tuan. Beringat-ingatlah supaya kita pun tak kena lah PKP juga kan. Allah SWT Muhammad kan, supaya kes menurun dan Allah Taala selamatkanlah seluruh umat manusia ni kan, sebelum sekurang-kurangnya minta sebelum Ramadan. Supaya Ramadan ni kita boleh dah seperti sedia kala, mudah-mudahan kan. Kalau Allah bagi alhamdulillah, kalau Allah tak bagi tak apa, redalah kan. Pakat-pakat jaga insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa minal waba wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.